podcast Bual Nusantara. Pada episod kali ini agak special kerana kita ada host jemputan iaitu Lutfi, dan kita akan berbicara dengan dua orang tentang buku bergambar basically, dan tetamu kita dua orang iaitu Badrul Hisham Ismail dan Khalil Makata. Dan dua orang ni adalah penulis lah untuk sebuah buku baru yang diterbitkan, buku bergambar tentang topik yang saya kira sangat menarik. Perbualan kita dalam 30 minit ke 40 minit ni tentang lebih kurang tentang proses macam mana nak proses menghasilkan buku, dan specifically atau lebih khusus tentang topik makanan lah basically kan, like Thai, Tom Yum Thai lah kan. Yeah. So mungkin kita boleh start dengan soalan macam mana proses lah kan. Mungkin Bad boleh start dulu lah. Macam mana adanya idea untuk menghasilkan buku ni lah. Buku ni pasal apa sebenarnya? Sebab mungkin kalau para pendengar sebab tak nampak buku ni, bukan kalau memang tak nampak buku ni, dia radio ni kan dia macam theater of the mind. Jadi untuk memberi anda imajinasi, membantu imajinasi anda, buku ini berukuran. Bagi tajuk dia dulu. Bertajuk dia. Tajuk dia. Mungkin Lutfi boleh terangkan. Saya terangkan. Hai, saya Luffy. Tajuknya ialah Triple Flavoured Fish, ikan tiga rasa. Dia punya A ada guling-guling sikit macam huruf Thai. So itu satu benda. Dia color dia warna ungu merah kemerah-merahan. Yang tak gelap. ada ungu langsung dia. Tak ada ungu. Merah. Kau color blind kot. Mungkin kau color blind. Aku berarti color Pantone lah, cik. Okay. So ni dash 4544. Okay, betul. Asal boleh. Nampak? Memang betul. Saya tahu tu ni. Dan dia punya rupa bentuk ni menarik lah, sebab dia lebar dan berempat segi. Tadi Khalil sebelum kita start recording dia kata Slash vinyl. Mana cerita-cerita dia nak buat vinyl. Vinyl tak tahulah lagu Tom Yum. Lagu ikan. Kakak Tom Yum ni menyanyi ke apa. Abang makan ke apa Abang? Itu lagu karaoke. Dan ada satu version lain yang warna hijau. Ya, mungkin Bad boleh ceritakan agak. Sebab aku ingat Bad masa di Penang pada waktu tu, masa pergi tahun lepas kot. Dan kita ke satu kedai Tom Yum, dan kau minta aku stop dan ambil gambar. So itu idea yang aku tahu masa tu lah. Apa tu? Okay, so buku ni tajuk dia Triple Flavoured Fish, ikan tiga rasa. Buku ni satu photobook lah, buku bergambar, teks tak banyak, ada satu essay je di depan. Dan secara pendeknya buku ni pasal kedai Tom Yum lah. Dia bukan pasal buku makanan sebenarnya, dia lebih kepada pasal kedai Tom Yum. Kenapa kedai Tom Yum? Okay, buku ni dia satu komponen daripada projek daripada Iman Research sebenarnya, yang tengah buat satu projek yang jangka masa panjang untuk melihat isu konflik di selatan Thailand, dan lebih kepada juga macam mana konflik di selatan Thailand tu ada impak di Malaysia lah. Untuk yang tak tahu, konflik di selatan Thailand ni sudah bermula daripada tahun 1930-an lagi, di mana orang Patani Muslim di selatan Thailand melawan Thaification ni kalau nak cakap dalam bahasa Melayu, itulah kalau kan ingat Thai mana bunyi dia kan. Proses macam mana kita nak cakap dalam bahasa Melayu kalau Thaification ni? Proses mentaikan orang Siam. Ya, mensiamkan orang Siam. Mensiamkan orang Melayu. Mensiamkan seluruh Siam. Seluruh Siam tu termasuk minoriti yang bukan Siam. Tidak merasa diorang tu Siam sebenarnya. Hanya merasa diorang tu rakyat Thailand saja. Dan di kawasan-kawasan lain di Thailand tu diorang terima, tapi di selatan diorang tidak menerima, sebab bagi diorang sudah ada sejarah kesultanan diorang sendiri, bahasa diorang sendiri, agama diorang sendiri, culture semula. So daripada itu diorang ada konflik yang berterusan, yang ada naik turun dia, yang dah banyak menghilangkan nyawa, dan kesan juga banyak orang daripada selatan Thailand itu dah di Indonesia.
Dan bila diorang lari ke Malaysia ni, banyak diorang mencari kerja tak boleh sebab diorang tidak ada permit apa semua. Jadi diorang buka kedai tom yum. Jadi sejarah kedai tom yum di Malaysia ni sangat terkait dengan sejarah konflik di selatan Thailand tu lah. Jadi sebab itu bila kita nak berfikir macam mana kita nak mula bercerita tentang konflik selatan Thailand dan impak dia di Malaysia ni, kita mengambil jalan untuk bercerita tentang kedai tom yum ni dulu, di mana orang Malaysia sedar kedai tom yum ni dan kita sangat selalu pergi. Di mana-mana bandar pun ada, di kampung-kampung pun ada kedai-kedai tom yum di Malaysia ni, tapi tak banyak yang tahu sejarah di sebaliknya tu. So itu secara pendeknya itulah. Sebab salah satu yang menarik sebab biasanya kalau orang di luar Kelantan, let's say aku tanya mungkin orang Johor, dia ke kedai tom yum, dia akan refer kepada bukan kedai Siam tapi kedai Kelantan. Kan? Sebab mungkin orang tak boleh nak differentiate antara logat Selatan Thai dengan logat Melayu Kelantan. Selalu kita tak refer kepada kedai Siam, kedai Thai. Kedai Kelantan kan, Kelantan kan. Macam tu. Even mana-mana pun. Cuma apa perbezaan antara kedai Siam, kedai Thailand, kedai orang Thai dan kedai makanan Thailand? Apa yang membezakan antara keduanya? Itu kita tanya Khalil. Apa kedai Khalil macam mana terlibat? So Bud start dulu projek ni, and then Khalil macam mana boleh Dia masuk? macam apa, kita kena buat benda ni. Aku cakap nak buat apa? Tu lah. Kita buat buku je lah. Buat buku foto book kan. Buat coffee table book. Okay, settle. Situ je lah. And then daripada situ kita pergi interview lah juga a few people yang dekat kedai-kedai tom yum ni kan. Tapi back to the beza kedai Siam dengan kedai Kelantan ni, susah juga nak ni. Cuma kalau siapa pernah pergi Thailand, dia tahu akan nampak beza kedai Siam dengan kedai Kelantan. Sebab satunya adalah jumlah seafood yang diletak dalam tu. Kalau not just Kelantan lah, actually kat Malaysia je lah kan. Kalau kat Malaysia, kalau you order tom yum, mungkin ada 2 ekor udang. Kalau you pergi kat Thailand, mungkin you dapat 6. Dan 6 tu besar biji mata ke, besar 2 kali ganda biji mata. Besar lidah. Kalau kat Malaysia mungkin besar kuku je kot kan. Kalau nasib baik. Kalau nasi tak baik dapat udang kering. Kalau nasib tak baik tak dapat langsung. Macam kena mengail. Dapat sengkuang. Tapi sebenarnya susah juga nak defeat, because kadang-kadang macam masa PKP pula gitu, most of the Siamese yang daripada Narathiwat, daripada Yala, daripada Patani ni balik sana. So sini end up yang orang Kelantan orang Kelantan je. Sama ada tu kedai tu kita pergi orang Terengganu. Orang Terengganu yang masak. Tak orang Johor pun ada. So macam dia dah jadi Malaysianized Semenanjung. Orang Semenanjung lah dah pada masak Thai kan. Tapi kita tak rasa pula itu kan. Tapi dia punya tuan pun cakap tak jadi kan sebenarnya. Tapi dia kata asal boleh lah. Sebab boleh lepas lah boleh kalau lepas rasa. lah kan. I think mungkin salah satu dia sebab beza dia perencah Ingredients je. Sebab macam ada satu tempat tu kita orang borak, dia kata dia punya apa dah nama benda lah tu, jeruk cili dia memang dia bawa import daripada Thailand. Yes. So yang setengah-setengah mungkin dia ambil yang local punya version je lah kan. So tak sama sangat kan, ataupun a cheaper version. And then apa benda yang tom yum paste satu lagi. Tom yum paste, terung-terung Siam tu. Banyak benda tu banyak main peranan lah. Sebab macam sana pun, Thailand pun dia orang punya agriculture is very strong kan. Sini faham je lah kan. Kita guna frozen Kita punya udang dengan ikan kita banyak import pada orang. Kita tak banyak laut kita yang ambil kan. Tapi balik pada makanan ni, yang peliknya juga sebenarnya, orang Patani ni bila dia buka kedai tom yum, dia tak buka makanan Patani. Dia buka makanan Bangkok, makanan Thailand kan. So tom yum yang kita makan kedai tom yum ni bukan Patani punya tom yum. Bila kita pergi Patani, lain pula tom yum dia. Biasa kita nampak macam yalah, kuah dia lain, paste dia lain kan. Dan lebih pelbagai sebenarnya kalau menurut kawan-kawan yang dah pernah pergi ke Patani lah. At least ada 3 jenis sebenarnya tom yum tu kan. Tom yum punya flavour tu kan.
Macam sini kita semua tahu kuah merah je, kuah putih tak pernah jumpa kan. Ya. Dan apa macam yang Din cakap tadi tu, orang di sini hanya tahu pasal kedai Kelantan kan. Dia tak nampak orang ni orang petani. Tak nampak konflik. Sebab juga orang tu sendiri yang akan cakap dia orang Kelantan supaya dia orang tak terekspos sangatlah dia punya identiti dia orang ni. Sebab belum tentu dia orang datang sini ada permit kerja. Kebanyakan dia orang ni memang dah ada banyak family dekat Malaysia, dan dia orang masak lah. Dia orang masuk ikut visa ASEAN visa tu je yang boleh masuk 30 hari lepas tu dia orang patah balik. So kalau kita tengok immigration punya data, Bangkok Thailand punya turis banyak kita tiap tahun. Tapi tak semua turis banyak yang datang punya bekerja. Sebelum 30 hari tamat dia balik, lepas tu dia datang balik next month kan. So dia orang lebih concentrated kat mana? KL, Kedah, dia orang banyak Penang? di kawasan-kawasan bandar dan pekan lah, di mana boleh buka kedai Suburban. suburb pun ada juga. Suburb sebenarnya dia orang suburb lah. Dan bila tanya orang-orang yang dah ada kedai sendiri, biasanya sebelum dia orang ada kedai sendiri, dia orang akan kerja kedai-kedai lain, dan dia orang kedai-kedai lain ni merata lah. Dia ada rangkaian dia lah. Jadi macam boleh bagi capital. Dan sebenarnya di Malaysia ni ada persatuan kedai Tom Yam, Pertom nama dia, nama singkat dia kan. Dan bawah Pertom ni saja at least ada 1,000 kedai yang daftar. Okay. Itu yang daftar, yang belum daftar banyak lagi kan. Jadi rangkaian orang ni agak besar. Kan. And support system orang tu ada lah. Siap macam apa, harga kena macam ni. Dia macam ada permainan harga juga. Macam semua kedai kena harga macam ni, tak boleh bawah lagi pada ni. Macam unofficial union juga lah sebenarnya. Sebab macam di Kelantan rasa tak banyak sangat kedai Tom Yam. Ada Tom Yam tapi local, local lah kan. Dia lebih setanding lah kot mungkin dengan Thai ataupun chef Thai yang datang. Dia dah 3 generasi. Sebenarnya in the way mungkin juga dia orang pun dah 3 generasi duduk Kelantan. So ada possibility dia orang pun memang dia memang alah nak pergi tu langkah sungai je kot kan. Sungai Golok kan. Sungai Golok. Dalam kepala aku kalau cakap kedai masakan Kelantan macam kedai Hariati tu yang dekat Talang Cepa. Oh ya. Faham. Yang ada ayam percik. Yes. Dan Tu Itu Kelantan. Itu Kelantan. Itu Tom Yam. dia bukan Tom Yam. Dia bukan Tom Yam. Dan kalau pergi kedai Tom Yam tak ada benda-benda ni. And in fact dekat Kelantan dia Tom Yam okay, orang makan juga tapi tak sebagus Terhebat KL. singgang macam tu. Kau makan singgang, singgang lebih popular. Dia lagi singgang popular. Singgang itu. So makanan everyday lah. So Tom Yam tak setiap hari sangat kan. Kat Kelantan. Ya, macam singgang pun ada macam different version pula. Ada singgang Terengganu, singgang Kelantan kan. Tak macam nasi dagang lah, nasi dagang Terengganu, nasi dagang Kelantan kan. Benda tu dia assimilate where you go kan. Tapi aku rasa yang paling menarik bila kita cakap pasal Thai community dekat Malaysia kan. Walaupun even sebelum sembang dengan Bud sebelum ni pun orang cakap orang Thai kat sini dia datang sini dan dia support community dia dekat Patani. Itu claim benar, sejauh mana kebenaran claim? Agak benar. Terutama sekali dia ada claim yang kata dia support kumpulan separatist dekat Patani. Kalau dari sudut nak sokong kumpulan separatist ni, separatist ni tak semestinya ada kumpulan. So kita tak boleh nak agak siapa yang masuk kumpulan mana, sebab konflik di Selatan Thailand dia tidak macam konflik di Aceh misalnya atau konflik di Mindanao misalnya. Penduduk sana dia tidak menubuhkan organisasi. Ada beberapa organisasi yang memang perjuangkan kemerdekaan semua tu, tapi dia tidak se-organize konflik-konflik di tempat lain, dan dia orang tidak internationalizekan isu. So dia jadi macam orang setempat je yang tahu dan orang Thailand saja yang tahu kan. Tapi dalam masa yang sama memang dia orang akan bagi bantuan untuk family kan. Dan kebanyakan orang yang kita jumpa kat sini, bila kita tanya sama ada dia orang nak duduk di sini ataupun nak balik, banyak yang nak balik sebenarnya. Yang duduk sini tu cari kerja saja, membantu orang kat kampung, dan bila ada peluang balik dia nak balik. Dan masalahnya pula dekat sana dia orang kena blacklist kebanyakannya. Bila dia orang sudah dikejar dengan militeri Siam,
Diorang susah nak cari kerja, diorang akan selalu kena target, kena harass, diorang akan kena interrogate. So diorang tak boleh nak buat apa, diorang lari sini lah kan. Dan kadang-kadang lari sini tu buat sementara je. Bila dah cool down balik, nama diorang dah tak busuk sangat kat sana, diorang akan patah balik. Banyak jalan tikus kan kalau kat Golok. Bukan jalan tikus lagi kan. Semut jalan lalu kan. Habis kecil kan. Dan dia sepanjang border tu kan, dia bukannya di Kelantan saja. Kita border tu sampai ke Sampai Perlis. Kedah, Perlis. So, banyak jalan yang boleh masuk. Dan kebanyakan mereka tak payah nak lalu jalan tikus pun. Dia orang ada pasport, dia boleh masuknya tu je. Actually border pass lah. Nah, Usually kan. border pass pun boleh kan. Dan banyak pula yang ada family di saudara sini mara. kan. Dan diorang boleh claim diorang orang sini. Sebab mungkin dilahir kat sini kan. Tiba-tiba ada suap anak kat sini kan. So benda tu agak common lah. So dia community yang agak fluid lah. Dari segi Survival. Dan dia punya national punya diorang tu orang petani. Diorang tak melihat diorang ni orang Thailand, diorang melihat diorang ni orang Malaysia, diorang adalah orang petani kan. Jiwa tu dia pegang. Actually just menarik juga lah kan macam mana dia sebab tak jelas. Kita boleh claim dia orang tolong kan, tapi macam mana duit tu mengalir. Tolong family, keluar dapatkan duit bekerja dekat Malaysia, balik and then bagi kat family. So that's the only way of helping. Kalau kita nak kaitkan dengan helping separatist dekat petani pun macam tu. In a way sebenarnya dia macam kita tengok all the bangsa-bangsa yang bekerja kat Malaysia, Myanmar, Bangladeshi, Indonesians. Aku rasa it's the same concept je dia pakai. Aku kerja sini keras, aku nak kumpul duit sampai sekian, aku bawa balik. Aku hantar balik. Aku kerja je, aku hantar balik. Aku rasa kalau macam nation yang pergi Singapura kan, dia kumpul kerja sama je. Johor pergi kerja kat Singapura lah. Sama je. Lebih kurang je. Cuma mungkin kalau macam segi petani ni, isu dia adalah isu Ada konflik lah. Cuma menariknya sebab macam petani, dia bukannya betul satu kawasan yang begitu terkebelakang. Dan sekarang ni sebab kerajaan Thailand tu sendiri dah ubah cara dia nak asimilasi antara komuniti-komuniti. Jadi dia ada TV dalam bahasa petani, dan sekolah-sekolah pun dah boleh mengajar bahasa tu. Jadi apa kalau dulu boleh faham, atau dulu mungkin lebih jelas orang akan lari daripada petani sebab benda-benda macam ni lah, tak baik punya isu, ramai-ramai kena tangkap dan sebagainya, dan masih lagi ada konflik sana sini. Ada progress tak daripada segi tu? Okey. Ini setahu aku lah sebenarnya kan. Kalau dari segi treatment kerajaan Thailand terhadap penduduk di Selatan Thai, ada perubahan dari segi diorang tidak cuba untuk terlalu melawan sangat. Dia tidak cuba untuk, sebab bukan kepentingan diorang untuk ada konflik yang besar-besaran di Selatan Thai. Malah kerajaan Thailand sampai sekarang tak iktiraf ada konflik. Diorang kata ada disturbances. Dia tak panggil konflik. Yang juga buat diorang macam downplay isu yang ada kat sana lah sebenarnya. Bagi diorang isu tu kecil, padahal sebenarnya untuk penduduk petani sendiri isu tu agak besar lah. Dan salah satu benda yang diorang buat adalah diorang make sure ada economic punya development jugalah, walaupun masih tidak standing dengan tempat lain apa yang berlaku kat Bangkok semua, tapi ada perkembangan. Tapi pada masa yang sama, military masih keras dengan orang-orang petani, dan anak muda di sana sering target dan diinterrogate dan ada prejudice lagi lah. Lebih pada prejudice, dia orang akan dipanggil dan masuk bilik hitam lah, masuk apa panggil Kelas Maria. Kena belasah, kena interrogation room. Lagi tu. Apa lebih tu orang interrogate apa? Torture. Kena torture. Yes, kena torture. Kena torture. Dan antara benda pertama yang Iman Research terlibat dengan situasi di Thailand adalah kita bagi bantuan counselling untuk mangsa-mangsa torture. Sebab teruk, mangsa torture kat sana memang kena teruk. Biasa budak 18 tahun ke atas, lelaki akan
tunggu masa je kena panggil di torture, dan bila dah kena torture dia orang kena blacklist, dia tak boleh nak kerja, tak boleh nak apa. Dan dia orang tak boleh, dia orang tidak ada kepercayaan untuk jumpa kaunselor orang Thailand. Sebab dia orang tak percaya orang Thailand. Dia tak percaya Bangkok. So di situ banyak ada NGO mencari kaunselor-kaunselor dari luar Thailand lah. So salah satunya daripada Malaysia, yang salah satu associate kita orang banyak, dan orang Kelantan juga. So memang dia banyak pergi masuk dan bantu untuk counselling session lah. So dia ada macam dua benda yang beza lah. Pada masa yang sama dia orang tak nak situasi, mana kerajaan Thailand tak nak situasi ke sana makin teruk, tapi layanan dia orang terhadap orang petani itu sendiri masih teruk lagi lah. Tak improve. So disebabkan itu sampai sekarang masih belum, maknanya peace negotiation tu masih terbantut. So dia orang kat sini ada, selain daripada Pertom, ada some kind of protection juga dari like Pertom ni local organisation, local yes, lah. Baik, tapi dari oleh orang Thai yang ada dekat sini, duduk kat sini. Daripada macam Malaysian government ada protect. Malaysian government acknowledge diorang dekat sini. Tapi in terms of protection, diorang dapat benda yang sama lah daripada apa namanya. Cuma diorang tidak di-exploit seperti migrant-migrant lain lah. Satu sebab diorang boleh blend in dengan lebih mudah. Kebanyakan diorang di sini legal. Dan kebanyakan diorang di situ ada rangkaian sama ada family atau rangkaian kerja diorang sendirilah. Dan kebelakangan ni banyak juga yang dah start di recruit oleh MNC sedang kerja kat sini jadi call center untuk orang Thailand. Itu di Penang banyak. Ataupun kerja-kerja kilang, kerja-kerja tech company pun di Penang pun banyak. Sudah diverse sikit lah, tak semuanya kerja di Tom Yum sajalah. Dan tak semua working class, dah ada yang mula masuk upper working class jugalah. Masih belum middle class lagi lah kot. Tapi climbing the ladder. Dan ini memang diorang di-recruit daripada Thailand sendiri, bukan masuk baru cari kerja kan. So dah makin pelbagai lah jenis orang-orang yang orang petani yang dapat kerja kat sini. And ada juga jenis yang macam diorang dah 2 generasi dekat sini kan. So anak dah belajar kat sini. Macam ada seorang kakak anak akak kerja belajar dekat Hub University. So dia cakap, mu nanti kalau tak habis ngaji tak boleh kerja, mu kerja dengan aku. Mu gaji tak dapat 5,000, jangan kerja dengan aku. So maknanya faham kan. Dan kedai Tom Yum ni ada yang masuk. Satu hari boleh 10,000 Dan bukan semua bukan semua struggle lah. Dia tengok location lah kan. Dia sebab dia cash business kan. Ini cash business macam pejam mata lah kan. Buat 20,000 dia rekod 5,000. Lepas tu tapi adalah few pengusaha yang kita orang borak macam masa PKP tu sales teruk kan, nak dapat even RM100 sehari pun susah. Ada pula kes yang macam bila sekarang ni harga barang naik, dia dah macam jam dah, macam mana aku nak survive kan. Even yang chef dia orang interesting juga sebab mungkin jumlah chef yang boleh betul-betul masak tak ramai, and then dia boleh demand yang setahu aku lah like gaji dia lagi besar kan, dia lagi besar, and then kalau dia tak suka dengan kedai Tom Yum ni, and then dia akan pergi ke yang lain lah. So dia orang boleh move around juga. So nampak ada macam agency ni like strong lah ni chef ni kan. Dia bukan just datang bekerja jadi humble. Jadi humble kan. Benda ni pernah jadi dekat member aku. Kakak dia buka macam dekat UTP. Dia buka macam kedai mamak lah, tepi UTP tu kan. So tukang masak dia daripada Thailand. So after a while dan ni tukang masak dia okey semua, tiba-tiba hilang. Sedar-sedar pergi kedai sebelah. Ready. Sebab kedai sebelah offer lagi banyak gaji kan. So benda macam tu macam the highest bidder lah. You jadi apa? Aku rasa aku dah boleh gaji, aku boleh minta gaji mahal. Aku boleh di mana kan? Actually ingat ada satu brother tu cakap yang kadang-kadang, sebab kadang toke ni tuan Tom Yum ni, dia akan cari chef yang tak pandai sangat, dia akan train. Dia akan train sampai jadi bagus. Tapi kadang-kadang itu dah train tu dia lari. Dia pun dia kepala. Dah power, dia pergi cari tempat lain kan. So itu antara benda yang banyak toke-toke tu challenges dia. Challenges dia macam nak ajar habis ke nak ajar sikit je kan. Tetapi korang masa bila pergi interview, ambil gambar, and then so of course akan bercakap dengan beberapa orang dalam tu lah kan. Dan soalan-soalan yang ditanya banyak berkait dengan apa yang
konflik di Selatan Thai. Most of it Kan macam tu kan. So dia orang selesa untuk menjawab atau tak? Like Tak semua selesa. Yeah. So kita orang memang tak semua yang kita dapat interview dan yang kita dapat masuk ke dapur pun dalam 1-2 kedai je. Yang lain kita ambil gambar pada luar-luar je lah. Dia kata tak nak nampak muka. Yang paling penting tak nak nampak muka. Macam alamak, macam mana kan. Ya. Susah juga lah macam Kalau rakam audio dia orang tak kisah kata. rakam audio okey. Jangan ambil gambar. Tapi jangan tunjuk muka dia orang tu. Apa alasan dia orang? Sebab alasan dia orang akan balik kampung. Kalau muka dia orang keluar. takut masalah tu akan timbul kalau kerajaan Thailand nampak semua kan. Kalau suara bagi dia orang macam susah nak detect sikit. Dia mungkin agak paranoid jugalah in a way kan. Macam if muka aku tu keluar sini kan jadi kan orang cari aku, orang tahu kedai aku kat mana. Walaupun kita tak disclose pun kedai-kedai ni kat mana kan. Tapi orang kalau dia macam netizen kan, kalau dia cari sampai jumpa punya kan. So, at least tapi ada ketakutan. Maksudnya masih ada ketakutan. Like say kita pergi just sangat clear nak buat projek buku and then apa yang kita buat, gambar-gambar berkait kedai dan makanan macam tu. Tapi dia orang bila di luar Patani and then datang, ketakutan sebab macam mana nak deal dengan suspicious kan. So still ada that ketakutan tu lah kot. Masih wujud lah. Aku rasa sebab benda ni mungkin trauma juga untuk diorang kan. Diorang dah macam-macam dah kena kat sana. Macam ni diorang cari aku sampai lupa cacing ni kan nanti kan. Mesti ada pemikiran macam tu kan. So bila datang sini memang akan ada rasa akan build a wall lah kan untuk bercerita kan. Jangan cari pasal lah kiranya. Dan itu salah satu benda yang kita orang discuss bila kita orang nak buat buku ni. Macam mana kita orang nak naratif dia. Sebab niat dia kita nak create awareness untuk orang Malaysia tentang konflik di sana. Salah satu sebab kita nak create awareness tu sebab Malaysian government adalah facilitator untuk peace process. Tapi kalau kita rakyat tidak tahu apa yang Malaysian government buat, so kita punya role sebagai facilitator akan jadi hambar lah sebenarnya kan. So salah satunya adalah untuk supaya kita tahu apa keterlibatan orang kerajaan Malaysia sendiri dan macam mana kita nak supaya benda tu lebih bagus lah untuk semua pihak lah kan. So salah satunya nak create awareness. Tapi masa yang sama macam mana kita nak protect identiti orang yang kita cuba tunjukkan dalam buku ni jugalah. So itu salah satu yang memang tak nak tunjuk muka, nama kita tak ada sebut. Walaupun diorang tak ada masalah untuk berkongsi kisah hidup diorang, cuma diorang tak mahu boleh di-identify saja. Dan diorang ni banyak family masih kat sana semua kan. So masih dekat sana, masuk Patani. Masih di Patani. So itu yang masih bukan sekadar diri diorang sendiri yang diorang juga protect lah. Diorang protect family kat sana juga. Walaupun setelah bergenerasi dia orang datang kat sini, let's say kalau 3 generasi dan tak ada like real community yang duduk mana-mana tempat, dia orang just datang and then kerja-kerja kejap, lepas tu balik and then datang lagi macam tu. Ada juga yang jenis apa datang sini kahwin orang sini. Ada, tapi dia still ada macam kita kan, kalau kita pergi sampai mana-mana pun still nak jumpa mak bapak kita, still kita nak jumpa kan. So memang ada masih pertalian tu masih ada kan. So macam mana pun dia orang still nak protect yang dekat sana. Sebab katalah waris ke kan, mesti ada punya lah. Sepupu sepapan di sini. Sebab kalau dia orang akan jadi hub untuk orang yang memang tengah dikejar daripada Thailand. Kalau dia orang ada yang dia buka kerja kat sini, jadi hub lah untuk orang tu nak kejar dan ada kerja. Dan tak semesti dia orang dibayar gaji rendah. Kalau jenis orang yang datang untuk lari sekejap ni, dia orang just tolong je lah kedai yang dia orang pergi datang lah kan. Lebih kurang macam tu lah. And then dia punya network ni kadang-kadang bagus juga. Ada setengah-setengah kedai tom yum tu macam let's say an owner pergi makan kedai tom yum ni cakap, nak kerja dengan I tak? Kan? Lepas tu aku dah waris daripada Patani, nanti bawa datang. So memang ada berlaku dia macam apa, referral letter. Referral daripada sini untuk daripada Patani masuk sini. Dari segi macam pergaulan, let's say dia orang sebab kalau kita cakap orang Thai di Malaysia bukan sekadar orang Melayu Muslim dari Patani kan. Mungkin ada juga especially di Penang ada like Buddhist Thai. Dia orang like macam mingle sekali, ada juga macam tu, tak ada. Sepaham kita orang Patani Muslim tidak bergaul dengan orang Siam yang bukan Patani Muslim di sini. Diorang akan cuba assimilate dengan orang kampung di mana diorang duduk ataupun orang kawasan bandar mana diorang duduk, tapi dia tidak ada rasa solidariti dengan orang Siam lain. Sebab diorang sendiri pun tidak merasa diorang ni orang Siam kan. Diorang sendiri rasa diorang ni orang Patani saja kan. Dan Patani Melayu Muslim specifically kan, ada distinct agama dan etnik.
So untuk orang Thailand walaupun daripada selatan juga tapi yang bukan Muslim dan bukan Patani, dia tidak ada solidariti sangat. Dan sebenarnya konflik di selatan Thailand tu pun ada masalah, bukan masalah lah, ada yang orang selatan Thailand Muslim ataupun orang Thailand Muslim yang bukan Patani tak ada masalah. Dia orang tidak terlibat dengan konflik. Konflik tu hanya orang Patani Muslim saja. Because it's a cultural punya konflik. Dia bukan geographical dan bukan religious punya konflik. Antara isu pertama yang menjadi masalah bila tahun 30-an tu adalah isu bahasa. Bila orang Patani dipaksa untuk belajar Siam di sekolah-sekolah dan bahasa Melayu dibuang, bahasa Jawi semua dibuang. So dia lebih kepada budaya yang ada kaitan dengan agama, bukan agama sangat. So banyak orang Siam Muslim, diorang tak terlibat dan diorang sendiri demonize orang-orang Patani Muslim ni sebab bagi diorang tak faham apa yang kau nak gaduh sangat ni, kita orang Siam kan. Tapi disebabkan diorang tidak melihat diorang orang Siam, bukannya sebab diorang anti non-Muslim ke apa kan. Dan Thailand sendiri bukannya sebab diorang anti-Muslim, diorang masalah adalah dengan Patani Melayu lah sebenarnya kan. Dia nak identify as Siam kan. I mean, tambah sikit kat situ sebab kalau untuk komuniti etnik Siam di Malaysia yang memang sebab dia bukan orang Thai, Siam. Dan apa tu ada perbezaan lah antara cara dia identifikasi diri dia sendiri. Jadi macam yang duduk di Kelantan, yang duduk di Kedah. Kita pun pernah interview dalam muka Malaysia punya semua-semua Sami tu. Jadi dia orang ni dan memang dia ada status bumi putera di Malaysia. Sebab dia bukannya migran. Jadi bumi putera Siam. Dia memang bumi putera Siam. Dia Melayu tapi Buddhis lah sebenarnya kan. Jadi tak faham lah kalau kata dia tak ada rasa persamaan yang banyak antara pendatang yang baru datang dan yang memang secara bergenerasi dah bertapak di tempat-tempat macam Perlis, Kelantan, Kedah. Bahasa pun berbeza lah. Lagi lebih susah nak faham sebenarnya kalau dan kalau macam antara classification yang mudahnya untuk tahu dia ni mana perbezaan antara Patani Muslim dengan selatan Thailand yang lain. Selatan Thailand yang bukan Patani, diorang ada dialek Thailand kawasan diorang tapi diorang bercakap bahasa Melayu baku. Kalau Patani Muslim, diorang cakap bahasa Thai baku tapi diorang cakap bahasa Melayu dialek Kelantan. Ataupun ialah dialek Kelantan lah. So itu beza dia. Itu perbezaan yang superficial lah yang kita boleh detect lah. Okay, so kalau kita tengok buku ni kan, apa yang karakteristik kedai Thai like kita pergi macam tu lampu Lampu disco lah. Lampu Lampu lit lap. Dia orang pun sendiri kata masa kita ada tanya kan pasal lampu tu, kenapa lampu kedai Tom Yum kena lampu color-color bang? Sebab bagi orang nampak. Sebab kalau putih tak nampak, kalau kuning tak nampak, kita letak color-color. I mean mana-mana kedai pun pakai lampu juga like banyak lampu. Diorang lagi up sikit. Pelopor warna-warni lampu diorang. Dan kadang-kadang sama ada ini sengaja atau tidak. Warna-warna dia pakai tu warna bendera Thai pun ada juga kan. Biru, merah, putih kan. Tapi ada hijau sikit kan. Hijau tu mungkin kuning Muslim sikit kan. So pelik juga sebenarnya kan. Lepas tu dia punya apa? Deko tak dia punya Siam tu lah. Atas Siam tu memang dia punya hormat Syah kot. Tapi itu yang kelakarnya, dia orang nak lari pada Siam. Tapi nak Siam. Tapi tunjuk benda Siam kat sini kan. Tapi mungkin ada benda lain yang kita tahu juga lah kan. Itulah kan. Ada benda yang lebih dalam pada tu lah kan. Lepas tu apa lagi yang paling suka aku rasa one of it is diorang memang DIY lah. Kalau pergi dapur diorang tu memang tahu okay ni memang kau bukan beli dekat tempat-tempat kalau katalah restoran tefal tak ada kan. Memang rak letak barang-barang tu memang dia ketuk sendiri je. Dia memang cari dia jumpa kayu tepi jalan aku guna je lah kayu ni kan. Adakah lampu-lampu betul kira macam image yang ditunjukkan ni seakan-akan macam untuk tunjuk yang dia ada dekat sini? Mungkin. Sebab kalau di Thailand
di kampung halaman dia komuniti yang nak dibenamkan, yang nak dihilangkan. Dan akhirnya bila turun ke Kuala Lumpur, kau memang orang tak nampak, melainkan kau iklankan kau punya identiti, kau iklankan diri kau ada di situ. Ya. Ya, tapi itulah yang kelakarnya, yang diiklankan tu bukan ciri Patani. Yang diiklan tu adalah ciri siang yang diorang lari daripada sana untuk tak nak buat kan. Itu yang ada di line commercial lah. Ya, mungkin lah. Macam another one dia cakap juga pasal lampu color-color ni, kalau katalah lori lalu tepi jalan kan. Kalau katalah dia nampak lampu color putih atau warna kuning, mungkin rumah orang. Kalau dia letak lampu color-color, oh ni kedai makan. So that's another justification of the colouring. Dia letak colouring bukan dekat makanan, colouring dekat lampu. Senang sikit lah, Senang orang lori nak identify kan. Sebab dia pun malam, petang ke malam, siang, pagi semua dia orang tak buka kan. Dia orang buka lepas asar dia cakap. Mungkin yang karakteristik lain, let's say kalau kita ke Thai selain daripada lampu, mungkin yang biasa kalau kita tengok atas meja makanan tu dia ada macam perencah. Yang warna kuning, botol kuning and then tulisan Siam sikit. Itu penting sebab kau nak tambah ke apa ke, boleh. Aku realise ni lately dah tak banyak kan sebenarnya. Tak ada. Lately dah tak banyak dah kat dah kurang dah tak sebanyak. Dia MSG ke aku tak tahu. Dia Ajinomoto. Jenis itu lah tu. Dia yang aku tahu sebab aku baru balik daripada Thailand. So benda ni very fresh dalam aku punya mind lagi lah. Dia memang ada MSG, lepas tu ada garam. Lepas tu chili flakes ada 2 jenis. Chili flakes 2 jenis dia yang macam lepas tu ada minyak. Ada minyak cili juga. So macam memang dia punya condiments tu Khusus. Khusus lah untuk apa kau nak makan. Mungkin sebab kadang-kadang dia buat tu macam orang setengah suka pedas lebih kan. Sini aku perasan dah kurang dah tak ada dah. Aku rasa for the past 10 years dah tak macam tu dah, tak seperti dulu lah. Even macam aku pergi kat Thailand tu pun, most of the kedai-kedai yang aku pergi tu masih ada lagi benda-benda tu. Memang setiap meja dia letak. Gula pun ada kadang-kadang. Macam orang tambah gula dalam nasi. Cili jeruk. Cili jeruk lagi tu. Sebenarnya menu dia pun, sebab kalau seingat aku di Bangkok, masakan yang ditawarkan dekat kedai-kedai tom yum ni sangat berbeza dengan apa yang ditawarkan di Bangkok. Ya juga. Dan dia macam, aku rasa dia tak ada pak krapau semua tu tak ada. Tak ada pak krapau, tak ada betul ikan tiga rasa pun macam tak ada. Dia mungkin kalau kau pergi tempat-tempat yang orang Malaysia suka pergi akan ada, dia akan offer. Dano, Pattaya. Macam aku punya experience hari tu, dia lebih banyak pada yang ada basil. Dia lebih pada dia lemak lemak. Dia lebih pada macam tu. Tapi ada satu kedai tu aku pergi tu aku kagum gila lah, dekat Hua Hin. Dia punya, kau boleh order je. Kalau kau pernah tengok cerita Midnight Diner yang dekat Netflix, yang cerita pasal yang cerita Jepun tu, abang tu lebih kurang macam tu lah. Kau datang, kau cakap nak makan ni, lepas tu dia tengok menu, dia tengok dia punya ingredient apa ada, dia campak je apa boleh buat. So interesting lah. Macam aku tak rasa macam dia, macam mana nak cakap, dia ada template, tapi template itu boleh berubah-ubah. Tu yang aku nampak dekat sana lah. Dekat sini sebab dia dah terlampau macam mungkin kita dah eliminate kan. Dia dah macam okay, orang dah macam kedai tom yum kena macam ni kan. Mungkin sebab tu dah jadi tiga rasa. And aku pun macam dekat KL ni aku rasa few tiga rasa, aku rasa semua macam rasa lain-lain je. Apa dia tiga rasa ni sebenarnya? Aku pergi kedai tiga rasa sini, rasa tiga rasa kau macam ni. Aku pergi tiga rasa sini, rasa tiga rasa macam ni. So apa tiga rasa sebenar kan? So tak tahu. Aku kesian kalau orang pergi Bangkok nak cari nasi goreng Pattaya. Tak jumpa. Betul. So maksudnya kebanyakan resepi dia dicipta di sini ke macam mana? Rasa mungkin dia dia evolve ada banyak dekat innovation tu Bangkok. ada lah. Kat sini. Ditukar sikit. Dia evolve mungkin ada evolution lah juga kan. Confirm nasi goreng USA pun ada. Tak ada kan? This is the funny part about nasi goreng USA. Aku pernah tanya abang ni, abang nasi goreng USA ni apa? Oh, nasi goreng USA ni udang, sotong, ayam. So bila Tiga tak ada sekarang kan nasi goreng USA. sekarang ni if you go kedai nasi goreng, kedai tom yum minta nasi goreng USA, yang ada dalam tu ayam je. Tak, geradang ni. Kadang-kadang tak- Daging dengan telur. Daging dengan telur je. So Udang macam tak ada, sotong tak ada, ayam tak ada. so dia dah jadi macam dia punya USA tu telur goreng gitu je kan. So dia agak cikgu mengajar tu tak sampai ke anak murid lah kot. Jadi lain. Ada setengah benda tu boleh nampak lah dia punya
apa tu, susu galur macam paprik. Lain ni macam apa benda. Yang macam karaoke apa tak ada di kedai Thai like Ada. tak ada nyanyi-nyanyian kan. Tapi itu lebih banyak kalau macam kat kampung-kampung sikit lah. Kalau kat bandar-bandar ni bising nak dengar nyanyi kan. Muka kedai pun tepi jalan biasa kan. Ya. Aku rasa mungkin era pun dah berubah kot. Ya. Kan mungkin kalau if you look 20 tahun 30 tahun dulu mungkin dia lagi vibrant sebab sekarang ni orang dah tahu aku nak pergi kedai tom yum aku makan, aku nak pergi karaoke kan. Karaoke tu boleh jadi up lah sikit kena masuk red box dan sebagainya. Ya. So kalau dia pandai dia macam okay aku nak buat kedai karaoke tom yum. So kau punya spread tom yum kan. Ya sebab aku bayangkan macam di Kelantan, let's say dia Kelantan ni sebanyak buka restoran dan dah ada PA system and then ada orang menari-nari, bukan menari, menyanyi lah biasanya kat situ kan. Dan aku fikir dulu mungkin orang community Thai yang Mulakan. ya berani untuk ada hiburan di kedai macam tu untuk tarik orang. So lately banyak locals yang buat macam tu kan. Macam aku nak breakfast dekat apa Barrack 12 ke apa tu, ada satu kedai famous kat situ, memang ada DJ macam tu kat situ. Ya. Dia panggil kedai party, kedai bujang, kedai janda macam tu lah. Jadi jadi isteri-isteri ni tak membenarkan suami sangat lah melepak kat situ kan. Usulkan Buat Nusantara buat episod pasal janda di dalam Ya. Melayu. Itu menarik. Tajuk dia kan. Kita boleh interview orang janda baik kan. Ya. So okay, mungkin bahagian terakhir nak tengok kepada technicality sikit kan buat macam ni dalam proses untuk menghasilkan buku ni. So macam kamera, let's say kamera memang pakai kamera Asal apa-apa boleh. je, handphone pakai Asal boleh. Ya. Dia mazhab saya lah ni, saya tak tahu kalau Bat lah. Kalau saya lebih, it's not about the game, it's the moment that you capture kan. Kadang-kadang kalau benda tu terpaksa handphone je lah, because orang tak comfortable juga. Sekarang orang tak comfortable bila kita buat keluar SLR ke kan. Kita buat keluar kamera, dia macam dia jadi tak natural. So bila kita buat keluar phone, dia ingat kita dia tak rasa macam apa, aku invade kau punya privacy. So aku rasa that's the positive thing about handphone sekarang ni. Tapi whatever it is, SLR atau DSLR atau filem paling best lah juga kan dia punya output. So memang kalau dalam buku ni memang campuran dia memang triple flavor. Tiga semua ada. Dan ada analog juga pakai. Analog ada. Gambar filem ada, gambar digital ada, gambar phone ada. Cuma gambar tu tak boleh bunyi je. Ya. I mean analog mungkin lebih susah sebab bayangkan kedai Thai, lampu warna-warni and then kadang malap. And then analog kalau tak pandai main cahaya susah juga kan. Macam main teka lah. Kan. Memang teka lah. So teka je. Ada one of the photo dalam tu yang aku shoot slow shutter gila-gila berapa second dah aku shoot kan. So dia gegar. Tak gegar sebab aku buat tripod. So nasib baik buat tripod, aku dah memang fikir benda-benda macam ni kan. So macam okay, nasib baik jadi. So ada post editing juga lepas tu. Ada minimal editing, tak teruk sangat. So siapa tapi yang buat? lebih kepada editing tu lebih kepada pilih gambar, bukan pada adjust gambar tu. So untuk pilih gambar tu, so basically kalau nak cerita pasal proses sikit, aku nak kali pergi ambil je gambar sebanyak mana yang boleh dan interview owner dan pekerja sebanyak mana yang boleh. Sebab aku malas edit. Minimal editing. Lepas tu kita orang punya own selection dan combinekan, dan lepas tu aku dapatkan seorang kawan ni lah, Hasno Hussein, photographer, untuk tolong edit dan pilih gambar mana, dan kita orang discuss lah, kita orang duduk buat susunan macam mana apa semua. Itu pun makan masa sikit. And then bila dah siap susunan tu, kita dah tahu yang mana kita nak pakai dan yang mana depan, yang mana belakang apa semua. Lepas tu baru kita panggil designer lah. Designer ni ada kawan ni lah, nama Amanda Gale. So designing tu pun menarik kak. So selain daripada pening kepala kan. Selain daripada tengok gambar saja, sebab bila kita orang ceritakan the whole story behind kenapa kita buat cerita ni, dan ada essay depan yang aku dah tulis sikit, and then ada snippet daripada interview. So idea untuk macam mana nak selitkan interview dalam gambar-gambar tu. Jadi yang menariknya, designer tu tengok ada satu gambar tu, kertas-kertas orang ambil order.
So dia gunakan elemen tu untuk selitkan elemen interview tu dalam buku tu kan. Dan macam kertas order tu lah. So kertas-kertas kecil diselit-selitkan. And then banyak motif-motif motif-motif kedai tom yum lah. Warna dia, pattern-pattern apa salut Alas meja. Alas meja apa semua tu kita pakai semua tu lah. Cuma bau je tak boleh letak dalam. Bau je tak boleh letak. Dan makanan betul je tak boleh letak. Tak ada teknologi tu ada tapi mahal untuk buat buku ni lah. Dia jadi yalah dia jadi Boleh buat betul lah. tak, lepas tu dia ada expiry date. So And tag then, sangat minimal kan dalam. Tag sangat minimal. Yeah. And then bila dah design tu bawa ke printer pula akan Jam. tengok macam mana nak print kan bla ni. Sebab yang kertas ni tu dia orang terpaksa buat manual. Oh ya. So disebabkan tu juga benda ni limited edition yang kita orang print 150 copy je. So sampai dia 150 ni dalam masa 20 tahun lagi mungkin lagi mahal jadi dia. So kumpul lah. Dia nak print lebih pun dia pening kepala tak boleh. So tak dua version ada color merah dengan hijau satu lagi. So beza dia hanya color kulit. Beza dia sebab sebenarnya tak cukup bahan. Jangan cerita. Tak apa. Part ni je cerita. Sebab masa kita Kena kumpul dua-dua. kita orang ada limit of budget jugalah kan. So bila kita orang fikir design macam mana, kita orang tak nak ada gambar kat depan, so nak ada emboss Yang foil triple- kat depan ni kan. So bila fikir-fikir budget, fikir-fikir dia dah sit down dengan printer juga. So dia banyak input dari semua orang lah, bukannya seorang yang buat yang lain just implement je lah kan. So, bila kita dah duduk dengan printer tu kata kalau nak buat murah kita guna bahan yang ada je lah dulu kan. So, kita orang sebenarnya nak buat merah saja. Bila kata merah tak cukup ni kan. Betul, hijau ada. Hijau Okey, ada. jalan. Kan? Buat hijau juga dua-dua lah kan. So dia itulah sebab at the same time masa kita orang tengah nak buat belah ni isu logistik global ni lah ada masalah. Kertas tak ada. Kertas kekurangan naik kertas. harga apa semua. So budget yang kita ada tu sebelum isu ni berlaku kan. Kali So nak play around dan masa yang sama nak jaga quality apa semua. So itu yang jadi improvisation lah. So orang nak beli buku ni kat mana? Ada dah distribute kedai-kedai buku. Sekarang ni buat setakat ni boleh beli di Yeza, Yeza Jurnal Suara. Kita orang boleh kongsikan link nanti. Distributor kita orang belum sempat untuk sebab ada bagi 170 hari je. ni. So macam kalau kita bagi semua kat Kini Kunuya habis lah. Habis lah. So macam so kalau korang beli kat kita orang lagi senang lah kan. Beli dengan Yeza lagi senang. Tapi kalau ada distributor yang ambil dan mungkin kita akan pergi jugalah approach. Kalau ada kita orang akan umumkan lah. Setakat ni di Yeza je dulu. Ya. Lutfi ada. Ada rancangan untuk buat pameran ke Kalau ada bajet audio installation. boleh. Tiba-tiba bunyi goreng-goreng kan. Boleh. Memang dulu masa mula-mula kita buat the idea ni memang nak buat macam ada exhibition, nak buat macam ada ada masakan tom yum lah apa semua kan, nak panggil orang kakak kedai tom yum ni, kak tolong datang masak sini, kita nak buat macam bukan persembahan macam mana Installation exhibition. So macam ada bunyi tu kakak tu masak macam kita pergi kedai sushi. Nak macam experience tu lah konon-kononnya. So kalau ada siapa nak sponsor, kita orang welcome lah. Kita orang sangat-sangat nak buat benda ni. In fact baru tadi sembang dengan designer yang buat buku ni, pun kita bincang kan, ni macam mana kita nak promote ni kan. Jawapan tu tak ada lagi lah. Tapi benda yang kita memang sedang fikirkan macam mana nak buat lah. Sama ada buat roadshow ataupun buat event yang kita boleh sembang-sembang sikit, nak tunjuk sikit. Tapi kalau nak buat exhibition pameran tu, itu skala dia adalah skala sponsor lah kan. Ni kalau macam ni kita macam indie lah juga kan. bukan macam Memang indie, sentiasa memang indie sampai mati kan. Ada bajet lah. Ada bajet. Dia sampai mati indie. Mati indie, hidup mati indie. mati pun seorang kan. Independently died. Okay, so saya ingat setakat itu saja perbualan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Badrul, Isham, Ismail dan Khalil kerana sudi meluangkan masa. Dan tak lupa kepada sebab episod pada kali ini adalah kerjasama dengan Warung Baru, dan episod ini juga akan diterbitkan lah di Spotify Warung Baru. Namanya Warung Baru dan hostnya pada hari ini adalah Lutfi lah. Ya, saya ucap. Ini semua kawan-kawan buat terus Ya. Ni Okay. pusing-pusing kat situ je. ni indie assemble. Alright, okay. Terima kasih.